Jangan lagi doa lagi. Sebab isu perkauman ini akan terus main sampai pilihan raya, sampai mereka hilang kuasa. Sebab perkauman saja yang boleh menarik perhatian orang Melayu sikit sebanyak. Bukan lagi isu pembangunan. Isu pembangunan saya kata barangkali laku di Kuala Berang. Barangkali laku di Langkap. Barangkali laku di Selama Perak. Barangkali laku di Jeli. Tapi tidak laku di Petaling Jaya, di Shah Alam, di Seremban, di Permatampau, di Sungai Petani. Area semi-urban, separuh bandar ini yang ada kemudahan internet. Mereka dah faham pembangunan dan apa dia pembangunan, siapa yang buat pembangunan, wang daripada siapa membuat pembangunan itu. Isu perkauman ini dimainkan terus. Kita lihat di Selangor, sama dimain seperti di Pulau Pinang. DAP menghalang azan kepada Teresa Kok. Kemudian pula isu Tok Kong dipermainkan terus. Sampai kalau boleh mereka harap tercetus pergaduhan kaum. Tetapi Alhamdulillah dapat kita bendung. Rakyat berfikir cara waras. Maka tidak berlaku sebarang pergaduhan kaum setakat hari ini. Tak berlaku pergaduhan kaum. Rakyat boleh faham isu perkauman ini. Tuan-tuan sekalian, pelihara akan datang. InsyaAllah UMNO akan jadi almarhum. Ini yang mereka bimbang perkiraan mereka sekarang. Sebab itulah isu perkauman dimainkan. Sebelum saya masuk kepada isu yang lain, babak yang lain, saya lancarkan dulu kutipan derma untuk tuan-tuan beri sumbangan khasnya kepada PAS kawasan Setiu yang banyak memerlukan sokongan daripada tuan-tuan untuk mereka terus bergerak sama ada dalam bidang politik, kebajikan yang perlu sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Harap tuan-tuan dapat beri sumbangan sebanyak mungkin. Hadirin sekalian, tadi saya berhubung dengan peguam kita Hanifah Maidin dan dia akan berusaha menjadi peguam kepada Ustaz Zakaria Ahmad untuk menyaman beberapa buah akhbar dan individu tertentu yang dia sebut bahawa report yang mereka buat seolah-olah dia ni jahil dalam agama, sedangkan dia adalah pendakwah bertauliah yang telah pun berdakwah di sekitar utara Semenanjung, khasnya Pulau Pinang, Perak, Kedah, Perlis dah melebihi 20 tahun. Ini adik mufti Pulau Pinang, Abang Ustaz Deri Hamad. Kita akan tengoklah beberapa dakwaan akan dibuat oleh beliau di mahkamah nanti. Pengutip derma teruskan ya. Memanglah bulan Ramadan ini kita tahulah lepas tarawih banyak orang dah letih. Tapi yang hadir pada malam ini beri sumbangan malam ni malam Badar. Kita bersemangat terus untuk berjuang mendaulatkan Islam di muka bumi Allah ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Balik tadi kepada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap doa Hisham. Allah memperkenankan Umar bin Khattab memeluk Islam. Walau bagaimanapun sebagai mereka yang berkuasa, mereka menindas lebih teruk lagi sampailah ke peringkat mereka bermesyuarat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke peringkat ancaman bunuh, terutama selepas pelindungnya secara fizikal, yaitu bapa saudaranya Abu Talib meninggal dunia dan isterinya yang disegani karena isterinya ini orang bangsawan, orang ternama, Khadijah Al-Walid meninggal dunia. Kedua-dua mereka meninggal dunia, maka Nabi terdedah kepada ancaman bunuh daripada kafir Mekah. Bila sampai ke peringkat itu, Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Cerita hijrahnya tuan-tuan dah ikuti berbagai-bagai kuliah, berbagai ceramah.
Tuan-tuan lebih tahu, lebih bijak, lebih pandai daripada saya. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk negara, membuat perlembagaan. Semua golongan kaum memberi tanda tangan bersetuju untuk menjaga keamanan Madinah, yang dipanggil piagam ataupun dustur perlembagaan Madinah. Yahudi, Kristian, Arab daripada berbagai puak tanda tangan, dan mereka sanggup menjaga keamanan Madinah dengan ketua negaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah Madinah dalam keadaan aman dengan ketua negara baru, orang luar jadi ketua negara, yaitu Nabi Muhammad daripada Mekah datang menjadi ketua negara dan pemimpin di Madinah. Hadirin sekalian, lebih kurang 3 tahun atau 2 tahun setengah selepas pembentukan negara itu, Madinah diancam dengan serangan yang besar, yaitulah Perang Badar, di mana pihak Mekah mengerahkan lebih 1,000 tentera yang terlatih untuk berdepan dengan 300 tentera Islam yang disebut oleh Ustaz Fauzi tadi. Saya tidak akan memberi penjelasan panjang hal Badar itu. Secara umumnya, tentera Islam dengan serba lemah kelengkapan. Mereka amat berdisiplin, mematuhi segala perintah Rasulullah, termasuklah ketua panglima perang yang hebat waktu itu, Sayyidina Hamzah, yang mengepalai pasukan memanah dan sebagainya. Amat dipatuhi. Walaupun sedikit, Nabi mempertaruhkan Islam. Kalau pasukan Badar kalah, barangkali tak ada lagi orang yang akan menyebut nama Allah hingga hari kiamat. Artinya Nabi mempertaruhkan Islam dalam peperangan Badar. Hadirin sekalian, Badar pertempuran yang hebat berlaku. Akhirnya gugurlah syahid 14 orang mujahidin daripada pasukan Islam, dan tewas pihak kafir Mekah. Mereka berundur dan pulang ke Mekah dengan penuh dendam. Terutama sekali Hindun, isteri Abu Sufyan, amat dendam karena banyak keluarganya terkorban dalam perang Badar. Oleh itu dia mencari seorang sharpshooter, penembak tepat. Dulu taklah tembak. Orang yang pakai lembing, yang tepat, boleh mengenal sasaran. Orang Habsyah diupah khas untuk membunuh pahlawan Islam, mujahid Islam, yaitulah Sayyidina Hamzah. Mereka bergerak dengan angkatan lebih 3,000 menuju Madinah. Berlakulah pertembungan yang hebat di Bukit Uhud. Secara ringkas, Badar, tentera Islam lemah di sudut peralatan. Uhud peralatan lebih baik, tentera pun lebih ramai. Tetapi dalam perjalanan, golongan munafik patah balik. Golongan munafik ni memanglah, dia rasa untung, dia join. Dia rasa rugi, dia patah balik. Tapi golongan Islam muttaqin, dia tak kira untung, dia tak kira rugi. Dia ikut kehendak pendapat, kehendak majoriti, iaitu berperang di Bukit Uhud. Menang di Badar karena tentera Islam penuh disiplin. Di Uhud, mereka juga cukup berdisiplin. Dipesan oleh Nabi, pasukan memanah jangan bergerak dalam apa keadaan sekalipun. Pasukan memanah, kalau kita pergi Madinah, kita naik Bukit Uhud, kita boleh perhati di keliling. Sebarang pergerakan tentera, walaupun seekor kambing, kita boleh nampak. Pasukan memanah berada di puncak itu. Bila tentera Quraisy berundur, mereka datang dengan bekalan yang begitu hebat, bawa kambingnya, lembunya, untanya, alat muzik, pancaragam, pasukan hebat.
Bila berundur dia tinggal benda-benda itu. Maka prajurit Islam pergi mengambil itu harta rampasan perang. Yang berada di atas bukit tak tahan tengok. Mereka ambil, nanti aku tak dapat apa. Aku berjuang lama dah. Majlis bandaran boleh ke dia, balak boleh ke dia, semua boleh ke dia. Aku ni nak boleh apa? Aku duduk sini je ni. Dia pun hadirin sekalian, lihat keadaan itu, musuh pun dah tak nampak, dia pun turun, ambil rampasan itu. Waktu itulah Khalid bin Walid, tentera berkuda yang cukup hebat. Dia nampak bukit tu kosong, tak ada pasukan memanah. Secepat kilat, dia terpa dan menguasai bukit itu, dapat memanah dan mengalahkan tentera Islam. Sehinggalah Nabi berundur, dilindungi oleh Sayyidina Ali dan seorang pahlawan perempuan di Bukit Uhud, di bukit yang lebih tinggi. Di situ Nabi dilindungi walaupun beliau menghadapi luka dalam peperangan Uhud dan tentera Islam tewas, gugur lebih 70 orang, termasuklah Sayyidina Hamzah berjaya dibunuh oleh pelontar lembing yang bijak yang diupah oleh Hindun. Pengajaran hadirin sekalian, kekalahan itu karena tidak patuh, tidak disiplin. Walaupun begitu mereka berjuang keluar di jalan Allah, semuanya diistihar syahid belaka. Satu lagi peperangan yang perlu kita ingat pada malam ini, peperangan yang orang Islamnya ramai. Perang Badar orang Islam sedikit, peralatan lemah, disiplinnya tinggi. Akhlaknya tinggi, disiplinnya tinggi, istiqamahnya tinggi. Pertaruhannya Islam. Kalah pasukan Badar, habis Islam. Uhud, tentera agak ramai. Peralatan tidaklah seburuk Badar. Tetapi hadirin sekalian, tergoda dengan benda. Tergoda dengan benda, tidak disiplin. Akhirnya tentera Islam dipukul. Perang Hunain, tentera Islam ramai. Maklumlah Mekah baru ditawan. Abu Sufyan masuk Islam, Muawiyah masuk Islam, Yazid masuk Islam ni. Apa-apa Mekah ni. Bertolak di perang pun tak kira lah. Hebat megah, ramai. Nak lawan dengan Allah, puak-puak Taif tu besar mana? Hadirin sekalian, peringkat awal tentera Islam kalah. Sehingga orang-orang veteran dalam perang seperti Sayyidina Ali dipanggil untuk berada di saf hadapan. Memerangi puak-puak Hunain, perang Hunain dan menang. Menang pula hadirin sekalian, harta rampasan banyak. Setengah riwayat mengatakan Nabi membahagi harta rampasan 3 hari di tempat yang bernama Ja'ronah. Tempat miqat. Kita pergi umrah tu, salah satunya Ja'ronah yang jaraknya lebih kurang 25 km ke Baitullah. Bagi harta dekat 3 hari. Sebab apa? Dulu mudah beri harta rampasan. Kali ini puak-puak yang baru masuk Islam, kami nak lebih. Kami baru, kami nak lebih. Nabi hadirin sekalian, ra'i puak-puak mu'alaf itu. Dia beri pada puak-puak Mekah lebih. Puak-puak Mekah ni diberi lebih. Puak Ansar yang berperang ni meleleh ya leh tengok. Kami ni kerja pelekat poster je lah. Pelekat poster kami. Lawan FRU kami. Bila menang